Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini agenda awal ni. Penggunaan katil unit rawatan rapi atau ICU untuk merawat pesakit COVID-19 beberapa hari lalu di negara ini mencecah 80% di seluruh negara. Bagaimanapun, beberapa negeri seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Sarawak, Kedah dan juga Perak merekodkan penggunaan katil ICU melebihi 80%. Situasi COVID-19 setiap hari pastinya membimbangkan. Banyak persoalan-persoalan yang perlu kita fikir bersama bila perkara ini akan berakhir. Bagaimana dengan pemberian vaksin? Apa pula lelah penat petugas kesihatan? SOP pula bagaimana? Jadi dalam agenda awal ni, hari ini kita memberi fokus kepada bagaimana kita berdepan dengan situasi yang membimbangkan akibat pandemik COVID-19. Bersama saya menerusi Skype ketika ini, Dr. Helmi Hajamaidin yang merupakan pakar perubatan respiratory Hospital Pantai Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, melihat kepada Malaysia yang mencatatkan peningkatan kes setiap hari dengan mereka yang berada di ICU turut melepasi 500 pesakit seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bagaimana seriusnya keadaan dan juga situasi ini yang boleh kita kategorikan sekarang? Keadaan memang serius. Seperti mana saudara cakap tadi, kita menghadapi keadaan di mana kebanyakan hospital penggunaan katil ICU mencecah 80%, ada yang sampai lebih 90%. Beberapa hospital bukan COVID pun terpaksa merawat pesakit COVID-19 sebab mereka tidak dapat memindahkan pesakit tersebut kepada hospital COVID. So bila kita tidak ada katil di ICU yang menjadi tempat di mana kita biasanya merawat pesakit COVID, hospital yang mungkin tidak mempunyai keupayaan ataupun mempunyai kemahiran terpaksa pula menggunakan alat bantu pernafasan di hospital tersebut. So dia ada knock-on effect, ya, bukan sahaja di hospital yang biasanya merawat pesakit-pesakit COVID seperti Sungai Buloh contohnya. Tak silap saya, pengarah kesihatan Sarawak dah cakap ada memberi kenyataan semalam ataupun kemarin tentang keadaan di Sarawak di mana lebih 90 katil ICU penuh. Yang kita harus ingat bahawa katil ICU ni tiap-tiap pasien, tiap pesakit yang menggunakan satu katil ICU, kebarangkalian dia untuk menggunakan katil itu ialah untuk 10 hari ataupun lebih. Ada pasien yang mungkin kena duduk di ICU untuk 2 atau 3 minggu. Ada pasien kadang-kadang malangnya meninggal dan mungkin tidaklah sampai 1 minggu ataupun 10 hari. So, tiap-tiap katil yang dipenuhi itu akan ada knock-on effect, akan ada delay dari segi nak keluarkan pasien atau pesakit itu dari ICU. Dan satu lagi yang harus kita ingat ialah pesakit yang memerlukan katil ICU bukan sahaja pesakit COVID-19. Ada banyak lagi penyakit lain. Ada ramai lagi pesakit. Contohnya orang yang memerlukan surgery, orang yang baru habis bypass, orang yang memerlukan bantuan ICU disebabkan oleh jangkitan kuman lain. Mereka pun memerlukan ICU. So, bukan pasien atau pesakit COVID-19 sahaja yang tengah menghadapi keadaan yang serius, tapi pesakit-pesakit lain juga. Sehingga ada yang cakap mungkin secara macam joking lah, tapi dia cakap, time ni memang time yang sangat tak sesuai untuk sesiapa pun jatuh sakit. So ini menunjukkan betapa serius keadaan sekarang. Doktor, kalau bercakap berkaitan dengan katil ICU ini, kita tahu mereka yang ataupun pesakit yang berada di situ memang kronik dan memerlukan rawatan yang cukup segera. Tetapi kita nak tahu juga bagaimana petugas-petugas kesihatan, doktor, jururawat yang berada di unit rawatan rapi ini, bagaimana untuk mereka bekerja untuk menyelamatkan nyawa dan sebagainya ini, doktor? Di ICU semuanya bergantung kepada team effort. So, dia bukannya maksud kena ada pakar doktor sahaja ataupun jururawat sahaja. Memang setiap orang tu memainkan peranan yang penting. Dari doktor yang memberi ubat yang sesuai, kepada nurse yang memastikan line ataupun ubat yang masuk dalam line itu betul, kepada junior doctors yang akan menolong memantau keadaan, kepada hospital itu sendiri yang akan memastikan bahawa infrastruktur hospital itu sesuai. So, semua orang memainkan peranan. Now, tapi kalau ICU ni sentiasa on, ya, kalau dia 100% all the time, kita kena buat kerja all the time, dia switch on, dia macam kereta yang tak berhenti-henti. Lama kelamaan akan ada benda yang mungkin tak
sesuai ataupun mungkin ada kerosakan, sama ada dari segi fizikal di mana perawat ataupun jururawat, doktor, pakar kesihatan sendiri itu mungkin sakit, ataupun dari segi mental. Sebab kadang-kadang it's very frustrating tau. Kita rasa frust kalau kita tengok keadaan di luar di mana mungkin orang ramai tak sedar betapa serius keadaan. Lepas tu patient asyik masuk, dan bila kita tanya keadaan, kita tengok macam mana ataupun cara di mana pesakit tu ataupun keluarga mereka tidak mematuhi SOP. So dari segi mental kan, mental stress tu dia satu, memang stress dari segi kerja seharian di hospital, sebab kita setiap hari ataupun kami setiap hari terpaksa menghadapi situasi yang mencabar, dan kadang-kadang tak kira lah apa kita buat pun, no matter what you do kan, kita bagi ubat yang paling sesuai, kita bagi ataupun memberi alat rawatan pernafasan yang paling canggih, malangnya patient tu tidak akan hidup, dia akan meninggal juga. So it has a lot of impact on us, psychologically, emotionally. Tapi yang lebih menyakitkan hati lah kalau kita tengoklah, macam contohnya tak silap saya di newspaper Straits Times hari ni, kat muka depan, ramai cakap orang yang balik kat Plaza Tol Gombak, tak silap saya. So you fikirlah, like, kita tengok benda tu kan, bila kita tengok gambar macam tu, the first thing that comes to mind is habislah dalam masa 2-3 minggu ni kita akan nampak lagi kes-kes menandak. Bila kes tu meningkat, lagi ramailah kes kat ICU. Sebab katakanlah walaupun hanya 10% kes COVID ni melibatkan pesakit yang kena kat ICU, tapi 10% of 100 orang tu sangat berbeza dengan 10% of 10,000 orang. So bayangkanlah tiap-tiap hari beribu-ribu orang akan kena COVID. 10% tu pun nama-nama tu memang akan menghabiskan katil ICU yang kita ada sekarang ni. Doktor, ini bukan kita mahukan ataupun bukan sesuatu yang kita mahu doakan, tetapi sekiranya capaian untuk ICU ini melepasi jumlah maksimum, sekarang mungkin 80 ke 90%, adakah kita dan juga hospital-hospital yang ada di Malaysia, kerajaan mahupun swasta, bersedia dengan fasiliti ataupun kemudahan lain untuk menampung jumlah kes yang tinggi dalam ICU ini? So KKM memang tengah mengambil langkah untuk meningkatkan kapasiti katil ICU. Satu dengan meminta bantuan daripada hospital swasta, satu lagi dengan menambahkan kapasiti di hospital Angkatan Tentera Malaysia. So contohnya hospital Tuan Turizan, tak silap saya dia akan start merawat pesakit-pesakit COVID dan akan membantu merawat pesakit-pesakit bukan COVID dari KKM. Pada masa yang sama, ATN dan KKM akan mengoperasikan hospital Medan di beberapa lokasi. Dan di situ akan ada field ICU bed ataupun katil ICU di tempat seolah-olah di kemah. Ya? So kemah yang didirikan sementara waktu, tetapi dengan aset-aset yang betul, dengan infrastruktur yang betul, dengan alat yang betul. So kita masih ada ruang untuk meningkatkan kapasiti, kita masih ada peluang untuk mengurangkan beban. Tetapi ini memerlukan kerjasama semua pihak. So nak kata kita dah sampai tahap capacity yang memang maksimum, belum lagi, Alhamdulillah. But we have to be sure that we don't take it for granted lah. So, kita kena pastikan yang apa-apa peluang yang masih kita ada dengan SOP, dengan lockdown ni, kita kena ambil kesempatan ni untuk mengurangkan kes sambil meningkatkan kapasiti kami. Semalam 45 kematian dicatatkan, yang tertinggi direkodkan sepanjang kita berdepan dengan COVID-19, dan kebimbangan ini pastinya doktor menggusarkan seluruh rakyat Malaysia apabila melihat kepada jumlah yang meningkat setiap hari. Tetapi menurut firasat dan juga mungkin pendapat doktor, apa tindakan drastik yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan khususnya melibatkan MKN dan juga KKM ini? I think the first thing tu, kalau kita buat lockdown, kalau kita buat PKP ni, kita kena buat dengan cara yang sesuai. So lockdown semua, jangan nak ada sikit-sikit sini boleh, situ boleh. Janganlah ada macam VIP ataupun influencer, selebriti yang terlepas. Sebab bila orang ramai nampak benda ni, dia akan rasa frust, dia akan rasa fed up, dia akan ikut SOP. Kita kena pastikan orang ramai, rakyat kita ni ada kepercayaan kepada apa yang kita nak buat dari segi SOP. Sebab KKM dengan MKN ni bukannya sengaja nak beri SOP ni. Benda ni ada untuk menghalang virus tu dari menular. So, we have to shut down movement properly. Jangan kita buat halfway sini sana. Kalau kita buat benda yang tak betul ataupun kita buat dengan cara yang tak sempurna, seolah-olah tak buat pun. Sebab orang akan terlepas. So, siapa yang melanggar peraturan, kita bukan hantam. Kita dipastikan dia masuk ataupun dikenakan hukuman yang sewajarnya.
jangan ada antara dua darjat. Pada masa yang sama, kita kena meningkatkan kapasiti magma. KKM pun telah membuat keputusan untuk meningkatkan kapasiti ujian pengesanan supaya kita boleh dapat tahu siapa sebenarnya yang positif di komuniti. Sebab sekarang ni banyak kes yang bukan terdapat ataupun berasal dari kluster. Dia ada ramai orang yang kes-kes tu di komuniti. So dia macam dalam di merata tempat. So kita kena dapatkan atau mengenal pasti individu-individu yang positif dengan cepat. Kita kena pastikan yang contact tracing individu yang positif itu dilakukan dengan cepat. Kita kena lockdown, pastikan pergerakan itu tidak akan dihentikan. Supaya once again, niat di sini ialah untuk memastikan nombor yang kita nampak setiap hari semakin naik itu dia akan maintain steady, lama-kelamaan dia akan semakin menurun. Doktor, orang perubatan ataupun dalam sektor perubatan seperti doktor mungkin setuju jika dilaksanakan total lockdown sepenuhnya dan juga tidak boleh keluar rumah, industri ekonomi ditutup dan sebagainya. Tetapi ia tidak bagi mereka yang berada dalam sektor ataupun industri ekonomi khususnya. Apa komen doktor? So, kadang-kadang kita mungkin silap dari segi memikirkan bahawa public health ataupun kesihatan awam dengan ekonomi adalah dua perkara yang berlainan. Dia sangat-sangat berhubungkai. Kita cuba lihat keadaan sekarang. Kes dah semakin menular. Disebabkan peningkatan kes, sektor-sektor ekonomi terpaksa ditutup. Sekiranya kita boleh mengurangkan kes, sektor-sektor ekonomi itu akan dapat dibuka semula. Kita akan menghadapi situasi di mana orang akan ada confidence, dia akan yakin bahawa dia boleh keluar. Kalau nak katakan dari segi spending, kita nak orang pergi keluar membeli barang, menghidupkan lagi sektor ekonomi terutamanya untuk SMEs kan. Kita kena ada keyakinan bahawa kesihatan akan terjaga. Cara kita nak buat perkara tersebut ialah dengan memastikan lockdown berlaku sekarang. Tak ada siapa yang inginkan lockdown ni berlaku untuk selama-lamanya. Dia untuk membeli masa, to buy time. Dalam masa kita nak kurangkan pergerakan ini, kita kena fikir apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan kes. Kita kena fikir apa yang kita boleh buat untuk menyelamatkan nyawa. And of course, kita kena fikir cara-cara nak membantu orang-orang yang pendapatannya akan terjejas. Dan inilah di mana perkara-perkara seperti moratorium kewangan ataupun loan moratorium saya rasa patut dilakukan demi membantu orang-orang yang menjaja di tepi jalan, pesakit-pesakit yang mungkin kehilangan masa jeritan dia orang sendiri sebab dia orang sendiri akan termasuk dalam hospital. Dan kalau saudara bercakaplah dengan doktor-doktor semua ataupun pakar kesihatan semua, ramai keluarga terjejas. Bila saya dan ramai sangat pesakit saya yang sakit, dan bukan seorang sahaja yang sakit, tapi seluruh keluarga dia. Daripada keluarga nak bantu sesama sendiri untuk menjaga, semua dah terjejas. So you can imagine, bila kita tak terkawal ataupun tak mengawal kes-kes ini, dia akan menyebabkan sakit dari segi fizikal, tetapi kalau dia dibiarkan, kesakitan itu akan berlanjutan. Sampai bila lah kita nak asyik tutup buka ekonomi ini. Kita kena pastikan yang kes-kes itu menurun, kita kena pastikan proses untuk memberi vaksin itu dilakukan dengan sempurna, dan akhirnya bila tak ada confidence, nombor darah kurang, barulah kita boleh dengan yakin cakap, okay, it's time to open up the economy. Dan juga doktor bercakap berkaitan dengan tekanan kapasiti di PKRC dan juga pusat kuarantin yang mungkin ada di Malaysia dan juga di negara ini, dan kita dapat saksikan tular di media sosial dan juga orang ramai mula berkongsi mengenainya. Pemahaman kepada semua wajar diberikan. Bagaimana untuk kita pastikan ia mencukupi, memenuhi keperluan dan juga yang paling penting adil kepada semua pesakit? It's difficult lah kan sebab tempat-tempat yang berlainan mempunyai kapasiti yang berlainan, mempunyai infrastruktur yang berlainan, dan banyak dah video yang dah viral pasal isu kebersihan, keadaan yang tidak menyenangkan. Excuse me. Dan tak silap saya, infrastruktur di pusat kuarantin dipertanggungjawabkan kepada NADMA, bukan kepada KKM. So kita kena pastikan ataupun saya berharaplah wakil dari KKM, wakil dari NADMA boleh bekerjasama dari segi memastikan bahawa keadaan yang dihadapi pesakit di PKRC ataupun pusat kuarantin ini adalah keadaan yang sesuai untuk
mereka supaya mereka tidak mendapat jangkitan kuman lain. Kadang-kadang bila orang pergi, orang nampak video tu, dia orang akan terasa, benda ni teruk. Kalau saya pergi, lagilah teruk keadaan saya. And mentally ataupun psychologically, dia akan membuatkan orang tu rasa, kalau macam tu, saya tak nak test. So, kita nak membuatkan orang lagi confident, lagi yakin bahawa kalau dia orang mendapat test ataupun keputusan yang positif, dia orang akan diberi rawatan ataupun diberi servis yang sesuai dengan keadaan dia orang. Tak silap saya, KKM akan meningkatkan lagi bilangan PKRC yang boleh merawat kes-kes COVID-19 yang kategori 1 atau 2. Kalau untuk sesiapa yang mungkin tak faham sangat kategori ini, kategori 1 dengan 2 ialah kategori yang kira tak teruk sangat. Dia hanya ada simptom-simptom seperti batuk, demam, selesema sikit. Tapi kategori 3 ialah di mana kes-kes di mana ada pneumonia. Kategori 4 ada oksigen. Di kategori 5 kes-kes yang tenat yang memerlukan alat bantuan pernafasan. So, kategori 1 dengan 2 biasanya tak memerlukan rawatan di hospital tetapi di pusat kuarantin. So, kita kena pastikan, kita kena tengok data yang ada. Tempat-tempat mana ada peningkatan kes yang memerlukan bantuan dari segi pusat kuarantin. Sesiapa yang boleh di kuarantin ataupun diberi self-isolation di rumah, itu pun lagi sesuai. Dan di sinilah di mana saya rasa NKN dengan NATMA dengan KKM patut bekerjasama supaya dia orang boleh membinalah pusat-pusat kuarantin yang baru berdasarkan data dengan nombor yang ada. Doktor, kalau sebelum ini kita melihat kepada kes yang mungkin 2 ataupun 1 angka dan sedikit nafas lega kita boleh hela disebabkan kes yang menurun selepas kita saksikan PKP 1.0. Tetapi selepas kes melepasi 4,000, saya percaya dalam kalangan doktor, petugas kesihatan, mereka ni banyak yang burnout dari segi fizikal, mental dan sebagainya, kes setiap hari. Tetapi untuk kita memastikan sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat yang mungkin belum lagi menerima COVID, untuk faham bahawa keadaan ini perlu disokong oleh semua. Bukan sahaja kita tahu bila kita sakit, kita jumpa doktor, nurse dan sebagainya. Tetapi pegangan kita untuk tak nak mereka ini terus keletihan disebabkan oleh kecuaian kita, doktor. Yes. Sebab kadang-kadang benda ni macam benda abstrak kan. Bila individu itu tak kena sendiri, mungkin tak faham betapa susahnya keadaannya. And I think di sini apa yang kita nampak kat social media, apa yang dikongsi oleh doktor, yang dikongsi oleh KKM dari segi isu-isu di ICU, dari segi isu-isu kita dah sampai tahap di mana setengah hospital tu tak cukup ruang untuk mayat. Sampai kena buat extension untuk bilik mayat tu. So, itu menunjukkan betapa seriusnya keadaan. Dan satu lagi yang saya rasa kebanyakan orang mungkin masih tak faham ialah betapa susahnya nak dapatkan katil di hospital kalau di kategori 4 atau 5. So, kalau seseorang itu mempunyai ataupun menghidapi penyakit COVID-19 yang kritikal, yang memerlukan oksigen ataupun memerlukan ICU, dari masa kita jumpa doktor sampailah masa dapat katil di ICU tu memang mengambil masa. Dan dalam masa di mana kita terpaksa menunggu tu, keadaan dia mungkin merosot. Dan ini semua disebabkan oleh isu-isu kapasiti, disebabkan oleh isu kes-kes yang semakin meningkat. So, for me, I think orang nak cakap orang tak sedar tu, saya sedar juga. Cuma kadang-kadang orang rasa benda tu akan berlaku orang lain. It's not going to affect me, it's going to affect others. So, I think kita kena konsisten. So, macam rancangan ini, ada rancangan di stage lain. Saya rasa comms tu kepada community sangat penting. Kita kena, mungkin macam, kita kena asyik cakap benda yang sama, over and over again. Mungkin boring, mungkin orang akan penat, tapi kalau kita tak berhenti cakap, dan saya rasa orang akan mengambil ringan benda ni, mengambil enteng. Kalau kita berhenti cakap, lagi mudah untuk orang lupa kan, doktor. Tetapi doktor, Kementerian Kesihatan Malaysia ada menyatakan bersedia untuk mengkaji pelaksanaan PKP penuh di lokaliti ataupun negeri yang mencatatkan kes tertinggi. Sekiranya ini dilakukan, apa menurut doktor yang perlu dilaksanakan secara total, penuh dan juga tidak boleh buka itu, buka ini dan sebagainya? Menurut doktor, apa yang dimaksudkan dengan total lockdown untuk mengekang COVID-19 ini?
So I think kalau kita fikir balik kan, masa PKP 1, saya rasa macam pergerakan manusia lagi kurang daripada sekarang. Walaupun time tu tak banyak kes ataupun tak ramai kes berbanding sekarang, but we were not moving much. So untuk saya, total lockdown ni memang total. Kita kena accept, kita kena terima hakikat bahawa keadaan sangat teruk. Kita tak boleh nak biar setengah kilang terbuka ke kalau dia di kawasan merah. Kita tak boleh nak biar setengah orang nak balik kampung. Kita nak menghalang virus itu dari menular. Virus tu akan menular kalau ada manusia, ada badan. It will move from people to people. It's common sense tau. Kalau kita fikirkan, benda ni tak kompleks sangat sebenarnya. Kita nak pastikan ada ruang di antara orang yang ada virus dengan orang yang tak ada virus. How do you do that? Kita boleh buat benda fizikal, kita boleh pakai pelitup muka, kita boleh pastikan distance ataupun jarak antara orang tu adalah berapa meter, semeter ke 2 meter ke. Kita boleh pastikan yang kita tak masuk office ataupun tak masuk restoran yang tak ada tingkap supaya kita boleh memastikan pengedaran udara itu sesuai. So benda-benda yang simple ni kita harus lakukan. Untuk saya, kalau nak buat total lockdown, we want to reduce movement. Kita kurangkan pergerakan, orang yang boleh kerja dari rumah. Saya tak faham konsep kalau syarikat tu contohnya, dia ada peluang untuk membolehkan pekerjanya work from home atau kerja dari rumah. Kenapa tak menggunakan peluang itu? Takkanlah benda tu pun setiap satu persatu kena tunggu kerajaan bagi tahu ke. If you use common sense, kalau pakai otak sikit, kita tahu, if you have a pandemic, kalau ada kes tak keluar, you biar orang masuk office. You masuk office tu, orang ada satu orang pesakit yang positif. Semua akan kena. So, kadang-kadang, to me, it's a bit stupid lah. Yeah? You have common sense, you have the ability to do it, tapi tak buat juga. So, kadang-kadang benda macam ni, saya rasa, okay, kita kena strict sikit. Kalau employer ataupun syarikat tu tidak mengikut ataupun tidak mengikut SOP yang sesuai, kita punish yang betul-betul. Once again, bila nak buat hukuman ni, kita kena pastikan dia adil. Kita kena pastikan orang yang sepatutnya kena tu kena. Jangan kita hanya nampak kat social media orang-orang yang macam miskin, ya, golongan B40, yang tak ada bantuan guaman, yang mungkin tak ada network atau kabel, dia orang yang kena. Kita kena pastikan bila kita menghukum orang sebab tidak mematuhi SOP, semua kena dengan cara yang adil dan sama. Barulah orang akan rasa, okay, the government is serious. Baik, I jaga buat betul-betul. Dan juga Doktor, akhir sekali secara ringkas Doktor, apa rayuan Doktor untuk rakyat Malaysia, untuk mereka yang bertugas dan juga apa yang Doktor mahukan dan juga Doktor harapkan? I think buat masa sekarang, seperti mana PM cakap dulu, duduk rumah diam-diam, okay, elakkan pergerakan yang tak penting, yang tak urgent. Pada masa yang sama untuk jangka masa panjang. So, saudara cakap tadi, kita kena fikir tentang ekonomi, kita kena fikir pasal exit strategi kita. Dan salah satu benda yang sangat penting ialah vaksin. So, kalau ada peluang untuk register untuk vaksin yang awal, silalah pergilah register, pergi dapatkan MySejahtera punya app ataupun minta bantuan siapa-siapa dapatkan vaksin tu secepat mungkin. Kalau ada sesiapa yang rasa curiga atau ada syak sangka pasal vaksin ini, berbincanglah ataupun pergi website COVID-19 tu, tengok dengan sendiri apa data-data yang ada, maklumat yang sahih. Pada masa yang sama, kalau ada simptom, jangan tunggu. Saya rasa kita dah sampai tahap di mana kalaulah sesiapa tu ada demam, ada selesema, sakit tekak, jangan ingat, oh ini benda biasa, selesema biasa. Pergi check, pergi jumpa doktor. Sebab lagi cepat kita tangkap, lagi cepat kita boleh memberi rawatan yang sesuai, lagi cepat kita boleh mengasingkan orang itu supaya benda itu tidak menular. So, last of all, just stay safe lah. Ini time yang kita semua kena jaga bersama sendiri. Dan saya rasa kita kena pastikan yang apa-apa yang patut dibuat, kita patuhilah dengan cara yang betul. Baik, terima kasih Doktor. Terima kasih kerana bekerja untuk kami dan juga rakyat Malaysia, dan kami juga berjanji untuk sama-sama membantu petugas barisan hadapan, petugas kesihatan untuk pastikan penjagaan SOP untuk mengelakkan sebarang perkara yang boleh meningkatkan lagi jumlah jangkitan COVID-19. Terima kasih Dr. Hilmi Hajamaidin yang merupakan pakar perubatan Respiratory Hospital Pantai Kuala Lumpur. Sekian agenda awal ni. Saya Sanahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.